Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Hajah Raja Surina binti Raja Ismail bersama dengan rakan saya Puan Kok Si Fong akan membentangkan kajian tindakan kami. Kami dibantu oleh Puan Siti Syakila Nimala binti Abdullah, iaitu pegawai PPD Daerah Krian. Tajuk kajian tindakan kami adalah penggunaan aplikasi Telegram untuk kelas PDPR tingkatan 6 di SMK Panglima Bukit Gantang, Parit Buntar, Perak. Isu kajian kami adalah berkaitan dengan pelajar tingkatan 6 yang tidak dapat menguasai tajuk Malaysia Kekal Berdaulat Semester 1 tingkatan 6. Kesannya, apabila pelajar ini tidak dapat menguasai bahagian ini, mereka gagal untuk menjawab soalan bahagian A dan bahagian B yang berkaitan dengan tajuk ini. Objektif kajian tindakan kami, pertama, untuk memastikan pelajar dapat menguasai bahagian Malaysia Kekal Berdaulat Semester 1 dengan baik, dan seterusnya, pelajar dapat mengikuti kelas PDPR dan membuat ulang kaji pada bila-bila masa. Hal ini dikatakan demikian kerana didapati pelajar-pelajar ini tidak dapat menguasai tajuk berkenaan kerana tajuk ini merupakan tajuk yang baru bagi mereka dan mereka juga kurang membuat pembacaan. Berdasarkan pemerhatian dan juga pemerhatian dan inkuiri kami dapati pelajar tidak dapat menjawab soalan berkaitan dengan tajuk tadi dengan baik. Disebabkan oleh masalah kurang pengetahuan dan tajuk ini merupakan tajuk yang baru bagi mereka. Selain daripada itu, mereka kurang menguasai tajuk ini disebabkan mereka tidak dapat mengikuti kelas PDPR sepenuhnya semasa PKP. Jadi maklumat ataupun sesi pembelajaran tidak dapat dijalankan secara bersemuka, menyukarkan mereka untuk bertanya lanjut tentang tajuk berkenaan. Selain daripada itu, kami dapati semasa PDPR dijalankan, terdapat sebahagian kecil pelajar-pelajar yang tidak memberi respon kepada tugasan yang diberikan dalam Google Classroom. Jadi ini menyukar kami untuk menilai sejauh manakah pemahaman mereka terhadap tajuk berkenaan. Dan kami dapati juga pelajar menghadapi masalah untuk mengingati fakta-fakta berkaitan dengan tajuk Malaysia Kekal Berdaulat. Jadi kami cuba mengenal pasti bagaimanakah untuk memastikan pelajar dapat mengingati fakta berkaitan dengan tajuk ini. Mudahkan pelajar mengingati fakta berkaitan dengan tajuk ini. Permasalahan utama kenapa pelajar tidak dapat menguasai tajuk ini ialah pertama, kita dapati pelajar tidak mengikuti kelas PDPR sepenuhnya semasa PKP. Hal ini disebabkan oleh beberapa perkara. Pertama, pelajar tiada peranti atau berkongsi peranti dengan ahli keluarga. Yang kedua, pelajar tidak mampu melanggan data akibat masalah kewangan. Yang ketiga, pelajar tidak dapat mengikuti PDPR secara Google Meet kerana memerlukan data yang tinggi. Yang keempat, didapati litupan internet di kawasan tempat tinggal pelajar adalah tidak stabil. Dan seterusnya, terdapat juga pelajar yang bekerja sambilan. Hal ini menyebabkan mereka sukar untuk mengikuti kelas PDPR semasa PKP dan secara tak langsung mempengaruhi mereka menyebabkan mereka tidak dapat menguasai tajuk Malaysia Kekal Berdaulat. Jadi untuk mengatasi masalah ini, beberapa tindakan tinjauan telah kami lakukan
untuk mengatasi masalah pelajar tadi. Antaranya kami cuba mencari medium yang lebih menjimatkan data. Yang kedua, medium yang membolehkan pelajar dapat mengikuti PDPR yang tidak dapat mengikuti PDPR secara langsung masih boleh mendapatkan maklumat berkaitan topik yang dibincangkan. Dan yang ketiga, media yang membolehkan pelajar mengulang kaji tanpa guru. Dari sudut tinjauan punca pemasaan pelajar, kami telah menggunakan kaedah soal selidik. Kami telah menggunakan kaedah soal selidik yang di mana kami menggunakan 30 orang pelajar daripada kelas tingkatan 6 AP. Di samping itu, kami cuba mencari cara penyelesaian permasalahan tadi dengan membuat tinjauan melalui rakan-rakan guru, melalui kaedah temu bual. Dan selain daripada itu, kami juga membuat penyelidikan menggunakan laman sesawang. Seterusnya, daripada dapatan soal selidik yang kami gunakan Google Form terhadap 30 orang pelajar kelas tingkatan 6 AP, kami dapati ada 7 perkara yang kami tinjau. Pertama, berkaitan dengan pemilikan peranti. Kami dapati daripada 30 orang pelajar tadi, 19.4% pelajar menggunakan peranti ibu bapa untuk semasa sesi PDPR. Yang kedua, aplikasi yang paling mesra digunakan untuk PDPR, kami dapati bahawa 54.8% pelajar lebih minat menggunakan media sosial untuk PDPR. Media sosial ini terdiri daripada aplikasi WhatsApp, Telegram dan WeChat. Yang ketiga, hasil tinjauan kami dapati 67.70% pelajar tidak mempunyai data internet dalam peranti mereka. Mereka hanya bergantung kepada Wi-Fi di rumah sahaja. Yang seterusnya, dari sudut liputan rangkaian internet di kawasan tempat tinggal, didapati 48.4% pelajar tinggal di kawasan liputan internet yang lemah dan ini mengganggu proses PDPR mereka dan menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti ataupun memasuki Google Meet ataupun aplikasi yang melibatkan PDPR secara langsung. Yang seterusnya, kami juga untuk soal selidik juga kami juga bertanyakan kepada pelajar tentang aplikasi Telegram. Apakah aplikasi ini memudahkan mereka memuat naik turun maklumat? Dan hasil kajian kami dapati 54.8% pelajar menyatakan aplikasi Telegram sangat mudah digunakan untuk memuat turun maklumat. Dan 41.90% mengatakan mudah. Boleh kita katakan majoriti mengatakan bahawa aplikasi Telegram mudah untuk mereka memuat turun maklumat. Seterusnya, di samping itu, aplikasi kuis yang paling diminati, terdapat aplikasi kuis yang kami gunakan dalam Telegram dan didapati 35.5% pelajar minat menggunakan aplikasi pool di Telegram dan Quizzy Game, manakala 19.4% minat menggunakan QuickBook dalam Telegram. Dan seterusnya, bagi aplikasi Telegram menjimatkan data internet berbanding dengan aplikasi yang lain, didapati 83.9% pelajar sangat setuju aplikasi Telegram amat menjimatkan data. Hasil kajian
dan penyelidikan selidik hasil kajian dan selidik pelbagai platform yang sesuai untuk menjalankan PDPR, kami memutuskan untuk mencuba aplikasi Telegram. Hal ini demikian kerana antara kelebihan aplikasi Telegram yang kami dapati yang memudahkan pelajar untuk mengikuti PDPR adalah pertama, percuma. Jadi semua pelajar boleh menggunakannya tanpa perlu risau tentang data. Yang kedua, mampu menampung pelajar yang ramai pada satu-satu masa. Yang ketiga, aplikasi Telegram mempunyai kemudahan kuis secara talian, itu poll dan quiz board, yang di mana pelajar suka menjawab kuis menggunakan kemudahan ini. Yang keempat, terdapat aplikasi voice chat dan video chat di dalam Telegram. Jadi membolehkan PDPR dilakukan seperti bersemuka. Dan yang kelima, aplikasi Telegram boleh menyimpan maklumat di cloud tanpa membebankan memori telefon. Jadi memudahkan pelajar untuk membuat ulang kaji apabila tidak dapat menyertai kelas PDPR secara langsung. Seterusnya saya akan menyerahkan penerangan berikutnya kepada rakan saya, iaitu Puan Kwok Si Fong. Okey, seterusnya kita lihat cara penggunaan aplikasi Telegram dalam kelas PDPR. Okey, proses pelaksanaan PDPR bermula dengan penggunaan pool untuk mengesan kehadiran pelajar. Okey, pelajar yang hadir akan diminta untuk mengisi kehadiran mereka mengikut tingkatan. Okey, aplikasi Pro ini juga kita gunakan untuk mengesan penguasaan pelajar terhadap satu-satu topik. Sebagai contoh, dalam kelas AC, kita boleh menggunakan aplikasi Pro untuk mengesan pemahaman pelajar dari segi skema dia, kehendak soalan dan juga isi-isi yang sesuai untuk sesuatu soalan esei. Okey, selain itu, kita juga boleh menguploadkan video ataupun slide ke Telegram. Okey, pelajar akan diminta untuk melihat dulu slide atau video yang diuploadkan. Kemudian guru-guru akan mengemukakan soalan dan pelajar boleh cuba mengemukakan jawapan mereka berdasarkan slide dan video yang telah diupload. Okey. Sesi perbincangan antara guru dengan pelajar berlangsung di Telegram. Okey. Pelajar akan menaik ataupun memberikan pandangan mereka melalui aplikasi Telegram. Sebagai contoh, sesi perbincangan secara dua hala yang sukar didapati dalam aplikasi Meet boleh tercapai melalui aplikasi Telegram. Okey, pelajar yang duduk di kawasan tempat liputan internet yang lemah tidak dapat mengemukakan pandangan mereka jika menggunakan aplikasi Meet. Keadaan ini tidak berlaku dalam aplikasi Telegram yang memerlukan data yang sikit dan pelajar boleh memberi respon mereka pada masa soalan dikemukakan dengan cepat. Selain itu, cikgu juga dapat memberi pujian jawapan jika pelajar dapat menjawab dengan tepat. Okey. Seterusnya, pelajar lebih suka berminat untuk menjawab jika kita menggunakan aplikasi Telegram berbanding dengan Google Meet. Apa yang kita perhatikan semasa Google Meet, kebanyakan pelajar tidak men-onkan ataupun menghidupkan kamera mereka, menyebabkan kita tak tahu pelajar bersama kita ke tidak. Okey, kalau kita menggunakan aplikasi Telegram, pelajar akan memberi respon mereka melalui maklumat yang dimuat naik. Okey, sebagai contoh, pelajar boleh bagi respon kepada soalan yang dikemukakan oleh guru dan juga guru dapat memberi pembetulan ataupun membetulkan jawapan yang dikemukakan oleh pelajar dengan baik. Okey, seterusnya kita lihat
Pelajar yang tidak dapat mengikuti kelas secara langsung masih boleh mengikuti kelas selepas waktu PDPR. Ini terutamanya bagi pelajar yang duduk di tempat liputan internet yang lemah ataupun pelajar yang terlibat dengan kerja sambilan. Hal ini kerana semua maklumat yang dibincangkan dalam Telegram adalah kekal. Okey, di sini kita lihat rumusan perbincangan juga yang diuploadkan oleh guru kekal di Telegram walaupun pelajar itu cuba mendapatkan maklumat dia pada waktu di luar PDPR ataupun pada waktu malam. Dan jawapan yang salah juga pelajar dapat lihat apa jawapan yang kurang sesuai untuk satu-satu soalan di Telegram. Seterusnya kita lihat pelajar dapat merujuk nota yang dimuat naik oleh guru pada bila-bila masa. Nota yang dimuat naik boleh dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk slide dan pelajar yang memerlukan nota tersebut boleh dapatkan nota tersebut bila-bila masa sahaja. Rumusan perbincangan dan latihan juga terdapat di aplikasi Telegram dan pelajar yang ada pada masa ada data ataupun mempunyai jaringan internet yang baik, mereka boleh melihat maklumat tersebut di Telegram. Dan guru juga dapat memberi galakan melalui emoji yang terdapat di Telegram. Seterusnya kita lihat dari sudut soalan dan latihan mudah juga dicapai. Pelajar tanpa download ataupun muat naik turun. Guru hanya perlu mengcopy dan paste jawapan soalan yang nak ditanya kepada pelajar melalui aplikasi Telegram. Contohnya di sini soalan struktur yang dimuat naik. Seterusnya kita lihat pelajar yang gagal untuk login Google Classroom akibat daripada kelemahan dalam penguasaan telekomunikasi yang tidak berjaya menukar Gmail biasa kepada Gmail MOE, mereka masih boleh menjawab soalan dalam bentuk Google Form. Di mana guru boleh sharekan link Google Form di Telegram. Pelajar juga dapat menuat turun maklumat kelas pada bila-bila masa. Sebagai contoh, nota tentang perpaduan dimuat naik di Telegram dan pelajar yang memerlukan maklumat ini boleh muat turun maklumat tersebut bila-bila masa sahaja. Pelajar juga dapat mencuba latihan bila-bila masa. Terutamanya pelajar yang tidak dapat mengikuti kelas secara langsung. Soalan latihan diupload di Telegram. Dan bila-bila pelajar yang boleh berkelapangan ataupun dia mempunyai rangkaian internet yang baik, dia boleh menuat turun maklumat tersebut dan cuba menjawab dan hantar semula kepada guru untuk semakkan. Seterusnya, pelajar dapat merujuk kesalahan umum yang dilakukan. Sebagai contoh, ini kelas yang melibatkan lukisan graf. Pelajar dan juga guru akan buat penyemakan kesalahan secara langsung. Selepas pelajar menyiapkan latihan mereka, mereka akan muat naik gambar latihan mereka dan sama-sama bersemak bersama dengan rakan dan juga guru. Dan contoh kesalahan akan dipaparkan untuk rujukan pada masa akan datang. Pelajar juga boleh merujuk semula jawapan pelajar yang lain semasa mereka siapkan latihan mereka untuk mengesan kesalahan yang mereka telah lakukan. Untuk guru juga, satu kemudahan yang ada di Telegram ialah kita boleh menggunakan aplikasi Podia untuk mengesan pelajar hantar atau tidak latihan yang mereka jawab. Di mana kita boleh dapat result dia. Tengok dari situ, kita boleh dapat result siapa yang sudah hantar ataupun belum. Selain itu, pelajar yang lemah dalam menghafal fakta, kita boleh adakan soalan objektif menggunakan aplikasi Quickbook. Di mana pelajar boleh mengulang kaji berkali-kali soalan yang sama menggunakan Quickbook. Dan mereka merasa terjabar sebab mereka akan menjawab soalan ini bersama-sama dengan rakan yang lain dalam grup Telegram mereka. Selain daripada menjawab dalam bentuk grup, pelajar juga boleh menjawab soalan Quickbook itu secara individu. Bagi guru, kita mudah untuk memantau penguasaan pelajar kerana di aplikasi Telegram ini, dia menunjukkan persentage pelajar yang betul ataupun salah dalam pemilihan jawapan tertentu. Dan kita boleh dapat mengesan pelajar mana yang salah, pelajar mana yang betul jawab. Bagi pelajar yang lemah,
kita boleh menghantar soalan kuis itu secara peribadi kepada pelajar tersebut untuk mencuba. Okey. Okey, ini adalah contoh kepada pencapaian pelajar yang menjawab topik tertentu dalam kuis book. Okey, selain itu pelajar yang lemah, kita boleh menggalakkan dia untuk menjawab soalan tu bila-bila masa mereka ingin mencuba. Di mana tapak kuis book di-share juga ataupun dikongsi di grup Telegram mereka dan pelajar boleh jawab secara individu tanpa bersama dengan kawan mereka dan boleh menjawab dia berkali-kali. Okey. Okey, selain itu, pelajar yang lemah, kita boleh meminta dia untuk menjawab secara individu dan kalau dia mencapai pencapaian yang baik, kita dapat memberi galakan kepada mereka. Okey. Oleh itu, hasil daripada penggunaan aplikasi Telegram untuk kelas PDPR, kami mendapati platform Telegram sangat memudahkan pelajar untuk membuat ulang kaji dan juga mengulang kaji secara berulang-ulang kali itu. Okey, tanpa perlu ada bersama dengan cikgu. Dan Telegram juga memudahkan pelajar untuk mendapatkan nota yang mereka perlukan kerana selagi pelajar tidak mendelete maklumat dalam Telegram, dia akan kekal di situ, dia tak akan hilang. Okey, dan pelajar yang masuk lewat ataupun yang tidak join pada masa itu pun dia boleh lihat semula apa yang dibincangkan sebelum dia join grup tersebut. Benda ini tidak ada kalau kita guna aplikasi contohnya Google Meet. Okey, sebab selepas kelas kita jarang sekali kita akan uploadkan maklumat ataupun video kita kepada pelajar dan tak ramai juga pelajar yang akan downloadkan video Google Meet untuk ulang kaji sebab dia memerlukan data yang tinggi. Okey, lepas tu kita berdapati juga hasil kajian menunjukkan bahawa semakin ramai pelajar yang cuba untuk menjawab kuis book dan juga poll yang terdapat di Telegram. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pencapaian subjek pengajian am. Okey, itu sahaja untuk pembentangan kami. Sekian, terima kasih.